Hampir 2,500 penduduk terjejas banjir masih berlindung di 8 PPS di Sabah. Untuk perinciannya bersama Sabrina Baas di Kota Kinabalu. Teruskan Sabrina. Baik Farhatul, perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas menunjukkan tren menurun setakat pukul 4 petang. Menurut infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 8 PPS masih diaktifkan di 2 daerah menyaksikan 2,432 penduduk masih terjejas. 7 PPS dibuka di Pitas yang menempatkan 2,187 penduduk daripada 1,106 keluarga. Di Tawau, 245 orang daripada 55 keluarga masih berada di sebuah PPS. Manakala semua PPS di Paitan ditutup sepenuhnya pukul 2 petang. Sementara itu, pendaftaran penduduk terjejas banjir PPS Dewan Terbuka Kanibongan Pitas menunjukkan tren meningkat. Ini susulan tindakan pasukan penyelamat yang mula memasuki kawasan sebelum ini sukar diakses. Iswadiman Syamsuddin ada laporannya. Baik Sabrina, ketika ini saya berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Pitas 2 untuk membawakan kepada anda perkembangan terkini bencana banjir yang berlaku di daerah Pitas ini. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita terus bersama dengan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pitas, Lieutenant Norman Bigel. Assalamualaikum dan selamat petang, Tuan. Ya, selamat petang, Tuan. Tuan, mungkin boleh terangkan sedikit status terkini perkembangan banjir di daerah Pitas ini. Okey, untuk makluman pihak Tuan, setakat hari ini, saya petang ini, keadaan cuaca mendung sehingga ke petang. Untuk makluman juga, pihak berkuasa telah membuat pemantauan di sekitar kawasan kampung yang terjejas banjir lah sehingga petang ini. Tuan, dimaklumkan terdapat pertambahan penduduk yang terjejas banjir sejak semalam. Mungkin boleh terangkan, Tuan. Okey, pertambahan pendaftaran penduduk mangsa banjir di sekitar Pitas ini disebabkan pertama sekali pertambahan di kawasan Kanibungan lah, kawasan Kanibungan, di mana pada masa banjir kita tidak dapat akses masuk ke kawasan tersebut disebabkan beberapa kekangan air deras, termasuk seperti itulah. Begitu juga kekangan yang kita hadapi, jalan terputus semasa banjir lah. Jadi kekangan ini, pendaftaran ini semakin bertambah disebabkan kita terpaksa mendaftar mangsa disebabkan beberapa perkara juga, iaitu faktor ketiadaan talian internet di kawasan Pitas, dan juga kita baru dapat masuk ke kawasan tersebut dan membuat pendaftaran menggunakan sistem yang barulah. So itu ada sedikit kekangan yang kita dapat disebabkan ketiadaan talian internet. So sebab itu sehingga kini masih ada pertambahan mangsa yang didaftarkan sehingga hari inilah. Tuan, setakat ini macam mana pula dengan pemantauan-pemantauan yang dilaksanakan oleh PM terhadap sungai-sungai yang mungkin jadi punca banjir di daerah Pitas ini? Okey, setakat ini pemantauan bukan sahaja dilakukan oleh pihak APM tetapi dilakukan oleh melalui PKTK yang diselaraskan di PKTK, dan setakat ini pemantauan pada masa ini Sungai Bengokat dan juga Sungai Kebatasan melihat paras air sudah menurunlah setakat ini. Jadi apa yang kita tengok, hujan dia bergantung kepada hujan atau tidaklah buat masa ini. Sekiranya hujan, kemungkinan besar paras air akan meningkat di kawasan Pitas ini. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Demikian tadi bersama dengan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pitas, Lieutenant Norman Bigel, yang telah pun membawakan kepada anda perkembangan terkini banjir di Pitas. Dan seterusnya kita kembali bersama dengan Sabrina di studio. Silakan Sabrina. Terima kasih Diman. Lebih 15 juta ringgit diperuntukkan dalam tempoh 5 tahun bagi naik taraf sistem keselamatan dan kemudahan bangunan Majlis Agama Islam Sabah MUIS yang kini berusia lebih 40 tahun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peruntukan itu termasuk memenuhi syarat pematuhan untuk mendapatkan pembaruan sijil perakuan bomba. Antara yang dilaksanakan pemasangan dan naik taraf sistem keselamatan kebakaran, penyediaan kelengkapan mencegah kebakaran serta latihan keselamatan berkala dalam kalangan kaki tangan. Kita juga menyediakan kemudahan untuk keselesaan
pengguna di bangunan ini. Lift kita sudah ganti baru 12 buah. Kemudian eskalator pun sudah kita buat baru, tangga bergerak itu, dan keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh pihak bomba, termasuk kita memperbaiki bumbung, ada beberapa kebocoran. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan sijil perakuan bomba bangunan Wisma Muiz. Bangunan Muiz merupakan salah satu premis kerajaan tersenarai daripada 47 buah premis kerajaan yang telah dikategori sebagai premis ditetapkan. Kami berharap peralatan sistem kelam kapal menentang kebakaran ataupun perpasangan kelam kebakaran ini sentiasa dipantau dan berfungsi. Dan insya-Allah kita berdoa dengan sistem yang ada, bangunan ini akan dapat menangani sebarang bahaya kebakaran yang berlaku. Setakat ini, JBPM Sabah merekodkan 497 bangunan dikategori sebagai premis ditetapkan dan daripada jumlah itu, 80% daripadanya memiliki sijil perakuan bomba. Sabah Electric City menunaikan tanggungjawab sosial korporatnya dengan sumbangan wakalah zakat berjumlah RM60,000. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tusin pada Majlis Seikhlas Budi Sesuci Ramadan di Kota Kinabalu. Seramai 250 penerima terdiri daripada 100 pelajar Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS dan Universiti Kolej Sabah Foundation UCSF serta 150 golongan asnaf menerima manfaat itu bagi meringankan beban kewangan sepanjang bulan Ramadan. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Pengerusi Sabah Electricity Saadia Aziz. UMS terus berperanan sebagai pusat penyebaran ilmu dan perkongsian kepakaran kepada masyarakat menerusi program ilmiah termasuk Majlis Syarahan Perdana. Naib Chancellor UMS Profesor Madya Datuk Dr. Kasim Mansur, platform itu bukan sahaja mengetengahkan hasil penyelidikan sarjana, malah membuka ruang kepada masyarakat umum untuk memahami dapatan kajian yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Kita mengketengahkan sarjana-sarjana kita untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan hasil daripada penelitian, penyelidikan, research yang telah dibukukan untuk bukan hanya tetapan awam ataupun dapat dikongsi bersama dengan ahli-ahli akademik, tapi juga dengan masyarakat dan juga kajian-kajian yang telah dibuat ini boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Beliau menyatakannya selepas Majlis Syarahan Perdana di Dewan Chancellor UMS. Syarahan disampaikan pensyarah program pendidikan dengan Sains Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan, Profesor Dr. Le Yun Fa. Sementara itu, Profesor Dr. Le memberitahu pencapaian pelajar Malaysia dalam bidang sains masih rendah berdasarkan kajian antarabangsa Trends in International Mathematics and Science Study. Beliau berkata, persekitaran keluarga, komposisi sekolah, tahap pencapaian guru dan pentadbir sekolah serta sikap pelajar antara faktor mempengaruhi pencapaian pelajar dalam bidang sains. Usaha memperkasa budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak prasekolah terus diperkukuh. Program Pakat Kurikulum Prasekolah 2026 dan Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM antara usaha proaktif dengan pelibatan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sabah. Penglibatan DBP Sabah sebagai rakan sinergi kepada KPM nyata memberi manfaat kepada murid, pengusaha prasekolah serta ibu bapa dalam mendapatkan bahan bacaan yang sesuai dan berkualiti. Program yang berlangsung di Kota Kinabalu turut diisi dengan pelbagai aktiviti galakan membaca serta jualan buku. Kami melaksanakan aktiviti Jom Baca dan juga membuat jualan buku, dan buku-buku yang kami tampilkan ialah buku-buku yang berkaitan dengan prasekolah. Khususnya tujuannya untuk memberi pilihan kepada ibu bapa dan juga prasekolah membeli buku-buku yang berkaitan yang sesuai dan berkualiti.
Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Janita berharap usaha ini membantu pengusaha prasekolah memperoleh lebih banyak bahan bacaan selain menjadi sumber pendidikan yang boleh dimanfaatkan di rumah oleh ibu bapa dan murid. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Baik, Sabrina, terima kasih.